selendang yang digunakan oleh Hanafi untuk mencekik dan membunuh Suzaili ni masih ada di leher. Aku yakin korang masih ingat dan korang masih familiar dengan kes pembunuhan Nur Suzaili Mohtar. So, Nur Suzaili ni sebenarnya adalah seorang jurutera komputer yang dirogol, diliwat, dipukul dan dibunuh dalam sebuah bas ekspres masa beliau ni on the way nak ke tempat kerja. So, aku rasa cerita ni dah lama sebab dia terjadi pada tahun 2000. Tapi kisah Nur Suzaili ni sebenarnya masih memberi impak kepada aku, menyebabkan aku kadang-kadang sangat paranoid dan sangat berhati-hati dengan keadaan sekeliling disebabkan kes Nur Suzaili ni adalah antara kes yang paling kejam yang pernah jadi dekat Malaysia dulu. Nur Suzaili Mohtar ni dilahirkan di Kanga Perlis pada 9 Jun 1976. So, beliau ni adalah anak ketiga dan anak perempuan tunggal kepada Mohtar Ibrahim dan juga Harrison Hussein. So, disebabkan beliau ni adalah satu-satunya anak perempuan dalam keluarga tu, beliau ni sangat manja dengan adik-beradik yang lain. So, beliau ni dikenali oleh adik-beradik dia sebagai Suzy. Nama glamour dia lah dekat rumah. And Suzaili ni adalah tonggak harapan keluarga sebab Suzaili ni adalah seorang yang pandai. So, mak dan ayah dia telah mengeluarkan perbelanjaan yang besar untuk hantar Suzaili menyambung pelajaran di United Kingdom. So, lepas dia balik ke Malaysia, dia bekerja sebagai jurutera komputer di Pusat Perubatan Pantai di Klang. 7 Oktober 2000, hari yang normal macam hari-hari yang lain, di mana Suzaili keluar daripada rumah sewa dia pada pukul 7.45 pagi dan macam kebiasaannya Suzaili akan menaiki bas untuk ke tempat kerja dia di Pusat Perubatan Pantai di Klang. So, pagi 7 Oktober tu, orang terakhir yang nampak Suzaili adalah housemate di rumah sewa dia sendiri, iaitu Rosmaliza Umar, di mana dia pun rasa macam hari tu adalah hari yang biasa je, normal je. So, Nur Suzaili ni dikatakan telah menaiki sebuah bas ekspres, iaitu bas ekspres Kiara yang sepatutnya bergerak daripada stesen bas Klang ke Port Klang dan dipandu oleh Hanafi Mat Hassan pada pagi tu. Seperti kebiasaan, bas yang dinaiki oleh Nur Suzaili pada pagi tersebut tiba di Klang pada pukul 8.15 pagi lebih kurang, dan kebanyakan penumpang pada waktu tersebut dah pun turun di hentian-hentian yang sebelum-sebelumnya. Dan tinggal selepas tu adalah Nur Suzaili dan seorang lagi warga Bangladesh. So, warga Bangladesh ni pun sebenarnya turun di satu stesen sebelum tiba di stesen akhir. So, selepas turunnya warga Bangladesh ni, tinggallah Nur Suzaili seorang diri di dalam bas. Dan selepas diperiksa, Nur Suzaili sebenarnya tak sampai pun dekat tempat kerja dia, sebabkan driver bas ekspres tersebut, Hanafi Mat Hassan, decide untuk mengalihkan laluan bas yang ada Nur Suzaili tadi. Sedikit latar belakang berkenaan dengan Hanafi Mat Hassan. So, Hanafi Mat Hassan ni pada hari kejadian baru berumur 34 tahun dan dia ni pernah berkahwin lebih kurang 3 kali dalam hidup dia dan juga merupakan seorang bekas banduan. Berdasarkan rekod polis, Hanafi Mat Hassan ni pernah dipenjarakan dan dijatuhkan hukuman atas beberapa tuduhan. Yang pertama tahun 1988, di mana beliau telah merompak dan merogol di Mentakak Pahang. Tahun 1994 atas tuduhan pecah amanah dan juga 1996 atas tuduhan merompak di Terengganu. So basically Hanafi ni sebenarnya dah dalam list wanted polis. Dan pada hari kejadian sebenarnya dia ni baru je sampai daripada Bacok, Kelantan dan bekerja dengan syarikat bas Kiara selama 10 hari.
Salah seorang saksi kejadian pada pagi tersebut adalah A. Devon. So Devon ni adalah seorang student yang berumur 18 tahun. Dia sedang berbasikal ke pusat tuition bila dia nampak sebuah bas yang suspicious looking. So apa yang dia nampak adalah bas ni walaupun tingkap dia agak gelap, dia nampak seorang perempuan tengah ketuk cermin bas dalam keadaan panik dan juga tidak berpakaian. So bila Devon cuba menghampiri bas tersebut, driver bas tadi telah menghalau Devon dan membawa bas tersebut ke tempat yang lain. So apa yang Devon buat adalah Devon dan beberapa orang saksi lain, termasuklah seorang penunggang motosikal dan seorang jurulatih pusat memandu, decide untuk kejar dan ikut bas tersebut. Keempat-empat saksi kejadian terus mengikuti bas tersebut memasuki Jalan Ciliung dan berhenti sekali lagi di Jalan Sambau. So di Jalan Sambau, Devon dengan beraninya telah mendekati bas tersebut sekali lagi, dan masa ni Devon nampak driver bas tu dengan jelas tengah berjalan dekat dalam bas tu dalam keadaan membuka seluar. So bila driver bas ni ataupun Hanafi Mat Hassan ni nampak empat-empat orang saksi ni, dia decide untuk menggerakkan bas tu. Hanafi kemudiannya decide untuk buang mayat Nur Suzaili keluar daripada bas. Dan Nur Suzaili ni mayatnya ditinggalkan di sebuah tapak pembinaan di Jalan Bukit Tinggi dalam keadaan tidak berpakaian sebelum Hanafi ni decide untuk beredar lah daripada tempat tu. Dilaporkan sewaktu orang ramai menjumpai mayat Nur Suzaili pada petang yang sama, mayat Suzaili tu ditemui dalam keadaan yang amat menyedihkan, di mana selendang yang digunakan oleh Hanafi untuk mencekik dan membunuh Suzaili ni masih ada di leher. Salah satu kaki dia masih berkasut, tidak berpakaian dan tiada sebarang dokumen pengenalan diri ataupun beg yang ditemui bersama dengan mayat. Mayat Nur Suzaili kemudiannya dibawa ke Hospital Tunku Ampuan Rahimah di Klang untuk tujuan bedah siasat. So dalam bedah siasat tu dilaporkan Nur Suzaili ni telah pun dirogol, diliwat dan dicekik sehingga mati. Dan sebenarnya diorang juga menjumpai 44 kesan kecederaan lain di mana dipercayai sebelum Nur Suzaili ni dibunuh, Nur Suzaili ni telah pun dipukul. Dan terdapat satu lagi kecederaan lain iaitu patah leher sewaktu Nur Suzaili ni dijumpai. So bagi aku benda ni sangat sedih dan sangat tragis. Tapi masa tu sebarang dokumen pengenalan diri masih belum dijumpai dan tidak ada apa-apa barang peribadilah bersama dengan mangsa. Hanafi ni kemudiannya ditangkap oleh pihak polis 3 hari selepas hari kejadian di stesen bas Pelabuhan Kelang dalam pukul 2.45 petang macam tu. So selepas disoal siasat oleh pihak polis, 5 jam selepas ditangkap, Hanafi Mat Hassan ni bawa polis tersebut ke sebuah stesen bas di Klang Utara, di mana Hanafi ni menunjukkanlah lokasi dia buang barang-barang peribadi, handbag, milik Suzaili, di mana polis menjumpai semua dokumen pengenalan diri milik Nur Suzaili. Dan di situ polis dapat mengesahkanlah bahawa mayat yang dijumpai dan mangsa tu adalah Nur Suzaili binti Mukhtar. Hanafi Mat Hassan ni didakwa di Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 1 November tahun yang sama, dan masa tu dia sebenarnya mengaku tidak bersalah atas tuduhan membunuh dan merogol Nur Suzaili Mukhtar. So perbicaraan pun dimulakan di Mahkamah Tinggi Shah Alam pada tahun 2001. Hakim telah memanggil lebih kurang 55 orang saksi untuk membantu siasatan, dan juga hakim memerlukan lebih kurang 62 hari untuk mengambil keputusan atas kesalahan yang dilakukan oleh Hanafi Mat Hassan ni. So Mahkamah Tinggi Shah Alam masa tu mendapati
yang Hanafi ni memang bersalah dan Hanafi ni dah pun dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam, hukuman gantung sampai mati, yang sepatutnya masa tu dijalankan pada 26 April tahun 2006. So selain daripada hukuman gantung sampai mati, Hanafi ni juga sebenarnya dijatuhkan hukuman penjara 20 tahun bersama dengan 12 sebatan atas tuduhan merobol. So Hanafi ni menghabiskan rayuan dia untuk merayu dikurangkan hukuman pada 12 Disember tahun 2006 di Mahkamah Persekutuan, di mana dibuktikan yang Hanafi ni tetap bersalah dan Hanafi terus dihukum gantung sampai mati di penjara Kajang pada 18 Disember 2008. So aku rasa that's all for today. So daripada kes pembunuhan Suzaili ni sebenarnya ada banyak iktibar dan juga pengajaran bagi aku, di mana kita kena sentiasa berhati-hati. Tak kisahlah di mana pun, siapa pun, pukul berapa pun kita berada. So aku doakan korang untuk sentiasa selamat. Okay, have a great day everyone and stay safe. So jangan lupa like and subscribe kalau korang nak dengar lagi banyak cerita macam ni.